Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga ya. So ini live ulangan ya, sebab tadi tak ada audio, ada gangguan. So jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya akan rujuk kepada komen ya. Dan share ramai-ramai, dan sertai telegram saya lah, Regi JC Rita Udin. So sekali lagi, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya akan rujuk komen. Baik, tujuan live ini adalah untuk mengulas ya satu terbitan oleh portal Malaysia Kini. Jadi Malaysia Kini telah memetik ya bekas Pesuruhjaya Suhakam yang telah memberi komen berhubung dengan isu ya Melayu bukan Melayu jadi PM. Jadi seperti mana yang kita tahu, Lim Kit Siang okey, terima kasih ya, audio jelas. Okey. So seperti mana yang kita tahu, Lim Kit Siang telah membuat satu kenyataan bahawa perlembagaan membenarkan bukan Melayu jadi Perdana Menteri di Malaysia. Dan ini telah mengundang satu siasatan polis. Nah, babak siasatan itu saya telah komen di dalam live sebelum ini. Anda boleh scroll ke bawah dan rujuk. Sepintas lalu sebenarnya saya dah beritahu, saya pelik bila ada siasatan bagi benda macam ni, sedangkan siasatan yang patut ya bagi kata-kata berbisa Kit Siang yang lain yang berkauman tidak diambil kira. So sebenarnya apa yang Kit Siang kata betul. Perlembagaan persekutuan, kalau kita rujuk secara amnya, tidak ada batasan siapa boleh jadi Perdana Menteri. Namun di dalam live saya kata apa yang sebenarnya perlu jadi tumpuan Melayu Islam bukannya apa yang dikatakan oleh Kit Siang, sebab itu betul. Apa yang perlu jadi tumpuan Melayu Islam adalah kesedaran bahawa benda ni dibolehkan supaya esok bila kerajaan baru tertubuh, Melayu Islam perlu bersatu padu dan memastikan majoriti cukup kukuh, dan kemudian buat keputusan sama ada hendak meminda perlembagaan untuk meletakkan klausa di mana hanya Melayu boleh jadi Perdana Menteri. So anyway, so that is latar belakang berkenaan dengan kenyataan Kit Siang. So bekas Pesuruhjaya Suhakam ni, dia telah membuat satu kenyataan, sebenarnya dia telah menimbulkan satu persoalan seperti mana yang dilaporkan oleh Malaysia Kini. Dan persoalan yang ditimbulkannya ialah adakah kita mengamalkan apartheid. Nah, apartheid ni sepintas lalu, apa yang dimaksudkan apartheid, seperti yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestin, itu apartheid. Penindasan satu kaum dari sudut politik dan sosial secara tidak adil oleh satu kaum yang lain atau satu kuasa yang lain. Ya, memang dengan cara kejam. Begitu juga apa yang berlaku di Afrika dulu, penindasan secara kejam, zalim oleh satu kaum kepada kumpulan etnik lain dari sudut politik dan sosial. Jadi bila anda timbulkan persoalan begini, anda mencadangkan bahawa berlaku satu apartheid di Malaysia. Walaupun anda menimbulkannya sebagai persoalan, tetapi anda mencadangkan bahawa anda percaya mungkin ada satu apartheid di Malaysia oleh orang Melayu terhadap bukan Melayu, yang gambarannya zalim dan menindas dari sudut politik dan sosial. Now, bagi saya lah, bekas Pesuruhjaya Suhakam ini kurang ajar. Ya, saya tak percaya seorang yang pernah menjawat jawatannya Pesuruhjaya Suhakam boleh berfikiran begitu dan mempercayai benda tu. Bila kita cerita berkenaan dengan kaum di Malaysia, kita perlu akur bahawa ini tanah Melayu. Ini bukan retorik semata-mata. Sejarah jelas ini tanah Melayu. You cannot change history. Awak tidak boleh tukar history dengan berpolitik. Ya. Bila British sampai ke tanah Melayu, kawasan ini, mereka dalam penulisan mereka berkata bahawa bila mereka sampai, mereka nampak pentadbiran yang jelas oleh orang Melayu dan ada sultan-sultan dan sebagainya. Jadi bila mereka datang ke sini, mereka mengiktiraf pentadbiran tersebut dan berkomunikasi, berhubung secara tertib, secara hormat dengan ketua pentadbiran tersebut, yakni sultan. Ya, dan kemudian British bila mereka hendak merangka perlembagaan persekutuan, tumpuan utama adalah kepada persetujuan yang diberikan oleh sultan-sultan maupun orang Melayu.
Di situ sahaja sudah lagi ada satu lagi pengiktirafan. Sebab itu bila orang Melayu menekankan perlunya hak istimewa, orang British akhirnya bersetuju. Dan persetujuan ini bukan atas paksaan orang Melayu. Ianya persetujuan yang turut merangkumi wakil-wakil China dan India pada ketika itu. Semuanya bersetuju akhirnya. So this is tanah Melayu. Ada kedatangan China dan India. Ada dijelaskan bahawa orang China dan India dan bangsa-bangsa lain tidak ada had, tidak ada sebarang kekangan untuk mengamalkan agama mereka, cara hidup mereka. Tidak ada. Mereka rakyat seperti biasa. Tidak ada beza antara orang Cina dengan India dengan orang Melayu. Cuma sebab ini tanah Melayu, orang Melayu ada keistimewaan dalam perkara-perkara tertentu. Pengiktirafan turut diberi bahawa agama Islam adalah agama bagi persekutuan. Juga orang Melayu, orang Islam, dia boleh mengamalkan cara hidup yang tertakluk kepada hukum syariah. Itu je. Semuanya jelas dan dipersetujui. Jadi ini sebenarnya dikatakan kontrak sosial. Bohong jika orang kata kontrak sosial ni tak ada dalam bentuk bertulis. Sebenarnya benda-benda tu, kita ada undang-undang syariah dan undang-undang sivil. Undang-undang syariah hanya untuk orang Islam. Kita ada agama Islam sebagai agama persekutuan, yang dijelaskan sejelas-jelas mungkin. Kita ada hak istimewa orang Melayu dalam babak ni, dalam babak tu. Itu semua adalah bentuk-bentuk bertulis kontrak sosial yang dipersetujui semua. So ini bukan penindasan orang Melayu terhadap bukan Melayu. Ini adalah sesuatu yang dipersetujui. Ini bukan bermakna orang Melayu sedang melakukan kejam terhadap orang bukan Melayu. Kau tak boleh ada tanah, kau tak boleh ada rumah, kami ada. Tak ada, tak wujud. Jadi apabila bekas Pesuruhjaya Suhakam menggunakan apartheid ni secara halus, ini menanam dalam minda orang bahawa atau membayangkan kepada orang ramai bahawa kemungkinan ada wujud apartheid di negara ni. Ini cukup kurang ajar. Jadi bekas Pesuruhjaya Suhakam ni wajib disiasat. Kenyataan dia terlalu berbisa, terlalu bahaya, dan boleh dibawa oleh satu portal pro kerajaan. Ini 1000 kali lebih bahaya daripada kata-kata Kit Siang. Kata-kata Kit Siang, dia hanya cakap benda yang betul. So orang Melayu perlu sedar bahawa benda ni boleh supaya mereka akan bersatu padu. Saya pernah tegur, mengapa polis siasat Kit Siang berhubung perkara ni? Kalau disiasat kerana laporan dibuat, saya faham. Tetapi kalau lebih dari itu, memang tak ada kesalahan yang dilakukan oleh Kit Siang untuk menyatakan sesuatu yang jelas, jelas, iaitu Melayu boleh, bukan Melayu boleh jadi Perdana Menteri. Jadi Melayu perlu ambil iktibar, perlu sedar, perlu buka mata betapa pentingnya penyatuan. Tetapi kenyataan bekas Pesuruhjaya Suhakam ni cukup berbisa. Dan lebih-lebih lagi, dia buat kenyataan tu dalam pada memang tidak ada halangan bukan Melayu jadi Perdana Menteri. Jadi dia ambil kesempatan dalam pada semua ini menjadi pertikaian, dia buat kenyataan ni. Walaupun dia timbulkan persoalan, tetapi bagaimana dia boleh terfikir, tergamak untuk bertanya sama ada wujud apartheid di negara ni, seolah-olah dia sendiri tak tahu bahawa itu mengarut. Adakah dia cuba menanam secara halus dalam minda orang bahawa apa yang sedang berlaku ni adalah satu apartheid? Dia perlu disiasat. Kalau sekalipun dia hendak perubahan dalam negara ni di mana hak istimewa orang Melayu ni tidak ada dan sebagainya, dia boleh utarakan. Contohnya, saya fikir kita sudah berapa tahun dah merdeka, mungkin semua kaum perlu duduk semula di meja rundingan dan kita fikirkan semula, boleh terima walaupun saya tidak setuju, walaupun saya tidak saya rasa orang Melayu tidak akan bersetuju, tapi sekurang-kurangnya cara cakap tu kena betul. Ini bila kau timbulkan persoalan adakah wujud apartheid, kau ni sebenarnya hina orang Melayu. Dan kau ni keluarkan satu kenyataan yang boleh timbulkan huru-hara. Jadi saya syorkan agar bekas Pesuruhjaya Suhakam ni memohon maaf secepat mungkin. Dan saya merayu kepada pihak polis untuk menyiasat beliau dengan segera. Dan juga menyiasat mana-mana pihak yang membantu dia mewar-warkan kenyataan berbisa, beracun ni, yang boleh
merosakkan minda orang-orang bukan Islam dan memberi persepsi seolah-olah orang Melayu ni dia menindas secara zalim kaum yang lain. Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam Kuasa Ketiga.